Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, Salam cikgu. cikgu. Okey, kita sambung semalam tak sempat nak bincangkan 433. Hari ni kita buat 433 dan kita buat 434 433 mempermudahkan ungkapan algebra dengan menggunakan hukum logaritma. So ini hari inilah punya lesson. 434 membuktikan log A B. Ini lebih kurang ni sebenarnya menukar asas menukar asas logaritma lah. Okey, maksudnya sekarang ni awak ni ada tak keluar. Awak ni ada sekarang asas B nak tukar menjadi asas C ke D ke E ke ataupun awak ada asas nombor lah, asas 5 nak tukar jadi asas 10 ke asas 7 ke asas 3 ke, seperti awak nak jadikan dia asas berapa. So itu kita akan buat kejap lagi. Alright. Okay, so itu 433. 435 menyelesaikan masalah ni biasanya saya buat lagi yang terakhir lah dalam tajuk ni. Lepas tu habis sebab ni. Okay, lepas tu kita try buat aplikasi index set dan logaritma. Lepas tu kita buat janjang, seterusnya lah. Janjang tu bab 5. So sikit je lah bab ni. Kalau dulu dia panjang juga. Okay, kita sambung. Okay, menentukan ungkapan ni lah. Ni data yang kita buat semalam, nombor 1. Yang ni yang 433 tu. Ya ke? Bukan. Apa tadi 433? Lupa pula aku. 433 mempermudahkan ungkapan algebra. Okey, itu ungkapan algebra Okey, so kita nak buat mempermudah. Ni belum lagi lah. Ungkapan algebra yang ni. Yang ni kita buat kejap lagi. Tapi sebelum tu, yang boleh tak buat nilaikan step yang berikut tanpa menggunakan kalkulator? Log 3, 21, log 3, 18, log 3, 14. Ni soalan ni Kita sambung terus Okey, ini lebih kurang recap lah recap tu pelajaran pada hari semalam. Cuma hari ni kita buat lain sikit lah Kita nak try menyelesaikan logaritma ni tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator. Saya tak nak tekan kalkulator saya lah. Saya nak try buat ni secara manual. Okey. Jadi first kali kita check dahulu dia punya asas dia. Asas yang bawah ni ni. So pastikan sama. Pastikan sama baru boleh kita applykan hukum log. Hukum log yang semalam kita buat tu, kalau antara log dengan log ni tambah, nombornya darab. Kalau antara log ni dengan log ni dia tolak, nombornya kena jadi bahagi. Tapi sebelum tu kena check dulu yang saya bulatkan warna merah ni. Kena check dulu pastikan asas dia sama. Kalau tak sama, cara lain lah. Sama ada kita kena ubah asas ataupun kita buat cara lain. Alright. So tengok sini. Okay, sekarang memandangkan semua asas dah sama. Jadi saya boleh rangkumkan dia jadi satu je log 3. Asal ada 3 kan? Ada ni 1, yang ini 2, yang ini 3 kan? So ada 3 log 3 kan? So sekarang saya nak rangkumkan dia jadi satu sebab saya nak gunakan hukum log. Okay, lepas tu tengok ni 21. Start dengan 21. Okay, operasi tambah. Dia tambah dengan yang log 3, 18 ni. So maknanya kalau tambah, di sini akan jadi darab. So lepas tu tolak. Tolak 14, maknanya bagi 14. Itu je lah. Okay, so dapat log 3, 21 darab 18 bahagi dengan 14. Seterusnya kita cuba permudahkan. Ni guna sifir 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. Ni saya kata, saya janji tak nak guna kalkulator kan. Ni saya tengah potong tanpa menggunakan kalkulator dah ni. 2 kali 1, 2 kali 9 9, 18 kan. Okey, so satu ni dah habis dah bawah, atas tinggal 3 darab dengan 9 sama dengan 27. Jadi jawapan kita ialah log 3 27. Okey, so log 3 27 ni kita kena selesaikan lah. Ni kita kena selesaikan ni. Macam awak belajar semalam ni dua-dua ialah asas. Ni dua-dua ni ialah asas So 3 dan 27 ni maksudnya 3 kuasa berapa sama dengan 27. Ni asalnya X. 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Jadi maknanya log 3 bagi 27 ialah bersamaan dengan 3. Okey. Log 3 27 bersamaan dengan 3. Okey. Kalau ada cara lain ni. Okey, ada cara lain. Sekejap. Saya buat cara lain Okey, log 3 kita kena tengok ni 27 ni. 27 ni 3 kuasa berapa? So 3 kuasa 3 kan?
So 27 ni ialah 3 cos 3. Saya tak keluar kat 3. Okay. So log kuasa 27 ni ialah 3 cos 3. So kuasa ni boleh bawa ke depan yang semalam kita belajar tu. So jadinya 3 log 3 3. Semalam saya dah bagi tahu kalau asas kedua di sini sama, dia bersamaan dengan 1 ni semua ni. Kalau ni dengan ni sama. Tak kira lah apa-apa nombor. Kalau macam ni kes ni 3, dua-dua ni pun nombor 3, sebenarnya ni sama dengan 1. So jawapannya ialah 3. Itu cara kedua. Yang senang macam ni lah. Carilah 3 kuasa berapa sama dengan 27. So 3 kuasa 3 lah sama dengan 27. Okay. Tengok, kita tak gunakan kalkulator pun kan. Untuk menyelesaikan soalan ni. Alright. Seterusnya pelajar kita tengok soalan B. Okay, sebab soalan A dah makan ruang ni. Kita pakai B. Ada pun aku dah buat kat sini. Tak ingat pula. 2B. Okay, 2B. 2 log 42. Ini lain sikit ni. Tolak setengah log 49. Okay, tambah log 4 12 tambah log 4 12. Come on kita cabar diri kita. Apa benda guna kalkulator? Sekarang kalkulator kau ada tersampar dekat-dekat tu. Campak dalam tu. Kita buat secara manual lah kita campak. Kita buat ni secara manual apa barang guna kalkulator kan. Okay. So kalau kita perhatikan first kali untuk membuat nak menggunakan hukum log tu, kena check dulu dia punya base. Asas dia lah ni Yang bawah ni, bukan yang sini. Yang bawah ni kena sama. Okay, dah sama. Semua menggunakan asas 4. Okay, semua menggunakan asas 4. Okay, cantik. Okay, lepas tu kita gunakanlah hukum log, betul tak yang kita buat soalan A tadi tu kan? Maknanya kalau antara nombor 2 dengan 9 ni tolak, jadi kena bahagi. Kalau 9 dengan 12 ditambah, maknanya kena darab. Okay, tetapi ada masalah sikit. Masalahnya ialah dekat luar log tu ada nombor ada nombor. Sini nombor 2. Ni nombor setengah. Ni tak ada senang. Kita boleh terus guna. So nombor-nombor ni kita kena buang dahulu. Kita kena cuba buang dahulu. Nak buang dia tak boleh buang macam tu. Kita kena tadi macam tadi awak belajar kalau nombor kuasa kita keluarkan jadi ni. So ni kita kena masukkan balik. Kita kena masukkan balik. Kita kena masukkan balik. So dia akan jadi macam ni. Log 4 2 kuasa 2 tolak log 4 9 kuasa setengah tambah, okey, yang nombor yang last ni tak ada kuasa dekat luar, jadi tak payah ubah lah. Sama je lah, log 4 12. Macam tu. So syarat kita nak gunakan hukum log ni, syaratnya jangan ada nombor. First kali asas kena sama. Okey, yang kedua ialah tak boleh ada nombor di luar ni. Kalau ada nombor di luar log ni kena masukkan. Dia kena jadi kuasa dekat asas yang ni. Ni kan duduk kan asas kan. Ni asas, ni pun asas. Tapi kalau ada nombor kat luar, dia akan jadi kuasa bagi asas yang di sini. Okey, so macam ni kita boleh kira kot log 4. Okey, 2 kuasa 2 ni 4. Log 4. 9 kuasa setengah ni 3. Tahu tak kenapa 9 kuasa setengah sama dengan 3? Seorang-seorang bagi tahu kenapa 9 kuasa setengah sama dengan 3? Kenapa ini bersamaan dengan 3? Tolong seorang onkan mic siapa-siapa. Siapa-siapa respon. Kenapa 9 kuasa setengah sama dengan 3? Tak boleh? Insyira ke siapa ni? Rabiatul Afikah ke? Azwani ke? Arif ke? Kenapa? Tak dengar? Cikgu kuasakan 9 tu kuasa dengan 1/2. Dapat 3. Yelah, kenapa? Itu kalau kita tekan kalkulator, kita dapatlah 3. Tak nak sekarang kita tak nak tekan kalkulator. Saya nak penjelasan kenapa 9 kuasa setengah sama dengan 3. Sebab dia punca kuasa balik. Ya, betul. Kalau betul. Kuasa setengah ni maksudnya punca. Dalam betul lah cikgu. Betul lah, betul. Kau memang pantai tadi Teka je. Hari ni hari luck kau ni. Kau pergi memancing mesti dapat ikan banyak hari ni.
Jadi maknanya setengah tu maknanya ialah punca kuasa 2. Kalau kuasa 1/3 punca kuasa 3. Kalau kuasa 1/4 dia punca kuasa 4. Itu pengetahuan tu, dia kena tahu tu Kita dah pernah bincangkan dekat tajuk indeks tu. So memang kita akan gunakan lah sepanjang bab ni. Okey, sebab tu sebab 9 kuasa setengah ialah punca kuasa 2 9. Jadi saya harap benda ni dah jadi macam rutin lah awak terus kalau nampak je kuasa setengah tahu dia terus punca. Tanpa perlu kita hurai-huraikan lagi. Okey, yang last kali ni tak payah buat apa-apa sebab tak ada perubahan tengok. Jadi asal tadi nombor ada kuasa pelik-pelik tu kita dah jadikan dia angka yang mudah. 4, 3 dan 12. Okey, next. Kita gunakan hukum log So asal sekarang ada saya nampak ada 3 kan, log 4 kan. Ni 1, yang ini 2, yang ini 3 kan. So asal ada 3 log 4 ni kan. Jadi sekarang kita nak jadikan dia 1 je log 4. Okey, 1 je log 4. Okey, kemudian kita gunakan hukum log First kali mula dengan nombor 4. Okey, tolak ni kan. Tolak ni per lah. Per 3. Tolak 3 jadi maknanya per 3. Kemudian tambah dengan 12 kan. Darab dengan 12. Macam tu 4 per 3 darab dengan 12. Macam tu lah turutan dia. Dia kena ikut lah Kalau macam ni 3 ni dengan negatif ni dengan 3 ni dia tolak, maknanya 4 ni dia kena bahagi dengan 3. Awak jangan 4 ni darab dengan 3 bahagi dengan 12, salah. Dia kena ikut dia punya tanda negatif tu. Okey, lepas tu kita potong lah mana yang boleh. 3 kali 1, 3 kali 4, 12. Betul? Betul. Kan? Jadi 4 darab 4 ialah 16. So sama dengan log 4, 16. Okey. Boleh selesai ni. Come on, tak payah gunakan kalkulator. Saya cabar awak. Okey. Berapa? Ni kalau kita nak tengok bentuk macam ni, kita boleh tanya 4 kuasa berapa sama dengan 16 4 kuasa berapa sama dengan 16. Jadi jawapannya ialah 2. Ingat log ni hasilnya ialah kuasa indeks. Log ni, bagi log ni jawapan dia mesti indeks. So 2 ni maknanya indeks. Indeks bagi apa? Bagi 4. Maknanya 4 kuasa 2 sama dengan 16. Allahuakbar. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, macam tu. Boleh faham? Boleh Boleh? Boleh. Okey. Jadi kau jangan kat sini je boleh. Nanti kau bagi soalan tu dah tak boleh buat. Okey, C. C. Saya nak guna Jamboard. Awak biasa tak dengan Jamboard? Biasa. Cikgu siapa yang selalu guna? Cikgu Faimah. Cikgu Faimah Dia tu kan? dia macam lukis-lukis tu. Awak ada pensel ke? Boleh jari pun boleh kan? Pakai kat awak punya screen handphone tu kan boleh touch kan? Tak boleh. Apa? Kau tak ada jari Pakai laptop cikgu, macam mana nak buat? Pakai laptop boleh. Gunakan mouse tu. Mouse tu punya tu kau kena, tapi dia kena tekan. Pakai mouse lah. Boleh lah. Boleh. Nanti saya buat minggu depan lah. Okey. So ni log 27. Sekejap. Saya tulis balik. C. Kalau ada ruang awak jangan membazir kertas lah. Kalau buku awak tu ruang ke kanan dia tu masih lagi ada, gunalah. Log 27 tambah log 212 tolak log 221. Okey, first kali kita check dulu. Okey, asas bagi yang nombor yang dekat bawah ni sama semua kan? Ni dengan ni dah sama. Okey, cantik. Jadi proceed terus. Tengok nombor di luar log tak ada. Okey, tak ada nombor di luar log. Jadi boleh terus proceed. So log 27. Ni dia tambah maknanya darab. Darab 12. Tolak maknanya bahagi. Bahagi dengan 21. So 7 kali 1, 7 kali 3 kan 21. 3 dengan 12 boleh potong. 3 kali 1, 3 kali 4, 12. Senang aja bila kita dah potong ni. So jawapannya ialah log 2, 4. Sekarang tanya. 2 kuasa berapa sama dengan 4? 2. So jawapan akhir ialah bersamaan dengan 2. So ini ialah aplikasi log lah. Sebab sedikit lah. Ada lagi aplikasi dia. Banyak lagi. Tapi ini antaranya lah. So itu dia cara kita nak mengoperasikan log. Ni sekarang ni untuk awak biasakanlah menggunakan hukum log. Kalau kuasa kat luar kita masukkan ke dalam kan. Kemudian kalau operasi tambah kita darab. Kemudian kalau operasi tolak kita bahagi. Okey, siap.
Ada yang lagi blur-blur, tak faham lagi menggunakan hukum log? Boleh kan? Okay, so itu nombor. Nombor mudah, darab dapat nilai, Sekarang ni kita akan cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan ungkapan algebra. Algebra ni macam inilah. Dia gunakan huruf lah, AX, AY ni kan. Nombornya satu je kat sini, 3 kan. Okay, so macam mana? Okay, kita tengok ni Ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu logaritma tunggal. Kita masih lagi menggunakan hukum log, cuma kali ni kita melibatkan penggunaan ungkapan algebra. Mungkin tak boleh darab kan. Macam kalau nombor senang, darab boleh potong-potong kan. Macam ni algebra tak boleh. So macam mana tu nak buat tu macam ni. Apa maksud logaritma tunggal? Nanti kita tengok jawapan kita tu macam mana rupa jawapan logaritma tunggal. Okey, first kali untuk soalan yang pertama ni. Ni dia dah dekat bawah ni kan. Mungkin tengok pada gambar raja ni awak mungkin tak faham sangat, jadi saya terangkan lah. Okey, first kali kita check dahulu dia punya asas yang bawah ni mesti sama lah, pastikan sama. Okey, dah sama. Dah sama. Okey, dah sama cantik. Kedua, tengok nombor di luar log. Ada tak nombor di luar log? Ada, nombor 3 ni. So tak boleh kalau awak tak boleh nak gunakan hukum log terus. So kena masukkan terlebih dahulu nombor di luar log ni ke dalam. Jadi dia jadi macam ni lah. Log AX tambah log A Y kuasa 3. Macam tu. Dia jadi macam ni lah, sama macam ni. Y kuasa 3. Okay, kemudian operasinya pula ialah tambah. Jadi maknanya antara X dengan Y kuasa 3 ni kena darab. Jadi kita ada 1, 2 log A. Okay, so kita akan gabungkan X darab dengan Y kuasa 3. Ataupun simbol darab ni tak payah tulis. Macam tu je. Sebab dia algebra. Algebra memang awak tak boleh buat apa. Awak nak darab X dengan Y, X dengan Y darab tak jadi Z. Tak. X dengan Y jadi X dengan Y je lah. So log A X Y kuasa 3. Jadi jawapan kita berhenti di sini. Sebab okey, dia nak sebagai satu logaritma tunggal. Ni lah dia. Ini logaritma tunggal. Ada satu je log. Tadi asal ada 2 kan. 1 dan 2. Sekarang bila kita dah gunakan hukum log, dia dah tinggal 1 je. Itu logaritma tunggal. Kalau angka, mungkin kita dapat jawapan akhir itu nombor lah. 2 ke 3 ke kan. Macam soalan yang sebelum ni. Sekarang ni tak boleh sebab dia algebra. Tak tahu nombor tu berapa. Jadi kita kena biar je jawapan. Sudah siap sampai sini. Nombor 2 pun sama lah. Kita boleh tengok contoh kat sebelah ni. Ni pun sama. Ni lah dia logaritma tunggal. Asal ada 1, 2 logaritma, sekarang dah jadi logaritma tunggal. Ni yang tadi saya beritahu. Ni. Kalau dia dikuasakan dengan 1/2, tadilah kawan awak dia tolong jawabkan tadi. Dia jadi cert. Atau punca kuasa 2 lah. Okey. Dia kalau ada banyak tu macam ni. Okey. Cuma yang ketiga C ni saya nak menarik perhatian awak. Ni nombor 1 je ni. Alih-alih jadi macam ni. Kenapa? Kan saya dah terangkan, kalau dia punya ni, dua-dua asas dia sama, dia bersama makna 1. Dia ubahlah. Dia ubah. Kenapa cikgu dia pilih log 3/3? Sebab kita nak samakan ni. Boleh je awak nak buat cikgu. Saya nak buat 4/4 boleh? Boleh. Saya nak buat log 5/5 boleh? 5/5. Boleh juga. Tapi nanti bila awak nak selesaikan, tak boleh. Sebab ini 3, ni 5. Tak sama. Jadi caranya kita nak pilih apakah log yang paling sesuai. Jadi log 3/3. Kalau awak nampak situasi case kalau nombor 1. Okey. Kalau nombor 1 dia jadi log 3/3. Kalau 2? Siapa nak jawab? Log 39. Boleh log 39 ataupun 2 log 3/3. Kalau 3 log 3/3. Kalau 4 log 3/3. Okey, sama je. Samalah dengan saya cakap tu siapa tadi? Irfan saya cakap. Dia kata 9 kan? Boleh. Kalau 9 tak ada 2 lah. Kalau ni 27. Kalau sini 81. Okey, sama saja. Alright. Okey yang ni sekejap lagi lebih kurang macam yang kita buat semalam tu, cuma dia melibatkan ungkapan algebra. Yang ini popular.
Okey, sebabkan bila keluar soalan ni awak tak boleh selesaikan menggunakan kalkulator. Kalau yang tadi budak boleh tiru, dia boleh cheat kan, dia boleh ada, dia nak nipu tu dia boleh guna kalkulator. Tapi yang ni ungkapan algebra dia tak boleh guna kalkulator. Kita tengok dulu soalan dia. Okey, kejap. Ni dia. Okey, latihan diri 4.12. Kejap ni. Ini dah tukar asas Kejap, tak adalah latihan yang dia. Okey, sekejap. Sebab ni dia sekaligus dengan penukaran asas ni Oh ada. 411. Okey, muka surat 116 buku teks awak. Latihan diri 4.11. Okey, saya buatlah. Kita buat insert page. Nanti kita buat jamboard lah minggu depan. Minggu ni susah sikit lah. Okey, latihan diri 4.11. Okey. Latihan diri 4.11. Okey, tuliskan ungkapan yang berikut sebagai logaritma tunggal lah. Maksudnya awak sekarang ada dua logaritma ni. Jadi cuba jadikan dia satu je logaritma. Okey, A. Log 2 benda tu. Log 2x tambah log 2y kuasa 2 okey. Okey, ni dia suruh kita tukar dia jadi logaritma tunggal. Sekarang kat sini ada satu, dua. Ada dua logaritma kan. Dua log asas dua ni. Okey, jadi kita nak jadikan dia logaritma tunggal. First kali check lah dia punya asas dia mesti sama. Okey, memang samalah sebab awak tengah belajar bab ini kan. Dah bahagian 4 point, berapa tadi? 4.3 Jadi memang akan sentiasa sama lah. Okey, so log 2x operasi tambah. So bila ditambah dia jadi darab lah. Darab dengan y kuasa 2. Ini simple je dah siap. Dia jadi log tunggal. Log tunggal. Okey, B. Ke kanan. Ke kanan jangan bazir kertas. Log bx tolak 3 log by. Okey, 3 log by. Seorang. Jawapan akhir teruslah. Alah, takkanlah macam ni pun nak ni. Log B. Log B kencang. Apa? Betul? X per X bahagi Y kuasa 3. Y kuasa Betul lah. Macam tu lah. Senang je kan? Tengok, bila awak dah faham tu maknanya tak payah buat jalan kerja kan? Terus congak dapat jawapan dah. Okey, C. Kalau ikutkan, kalau nak buat jalan kerja boleh je Macam ni kan? Ni 3 ni kena masukkan kat dalam ni. Jadi kuasa So, C. Okey, C. Macam panjang sikit. Senang C ni. Log 2x tambah log 3. Okey. Congak je ni. Tak payah mening-mening. Seorang. Log 2. Log 2. Y kuasa 3. X. Log 2 X tambah Y kuasa Dia tak jadi tambah X dah. Y Tambah kuasa dah tak ada. 3. Dia jadi darab XY kuasa 3. Ni namanya logaritma tunggal. Dia satu lagi yang binatang tu kan yang ada taring kat hidung tu apa? Tu babi tunggal lain D. D panjang sikit. D panjang sikit. Ada dua kat sini. Ada nombor 2 tersetil satu kat situ ni. Apa jadi dengan nombor 2 tu? Kita saksikan sebentar lagi. Okey, ni kita try lah. Ni mungkin kena ada jalan kerja sikit kot. Setengah log 4x tambah 2 tolak 3 log 4y. Okey. So memandangkan soalan ni dia menggunakan log 4. Jadi 2 ni awak kena tambah log 4 kat ujung dia tu. Okey. Nombor mula sekali. Okey, pastikan log asas semua sama. Masalahnya tengah-tengah ni tak ada log langsung ni. Tak ada log langsung. Apa jadi dekat dia?
Tengah ni tak ada log langsung ni. So kita nak pastikan semua ni ada asas 4. Semua ni ada asas 4. Masalah kat tengah-tengah ni kacau. Dia tak ada langsung log 4. Kena buat apa? Seorang. 2 log 4. Yes, 2 log 4. Awak boleh tulis macam ni. Ataupun kalau awak mahir, ada budak tu dia dah lagi dia nampak kan. Log 4 kuasa 2, 16. Tulis macam ni pun boleh. Boleh juga. Okay, yang tadi tu kalau awak macam tak confident lagi kan, buat macam ni, slow-slow. Buat macam ni slow-slow. Kalau awak memang dah confident, dah biasa, dah mahir tu, bolehlah terus tukar dia jadi kat sini jadi log 4, 16. Okay, tolak 3 log 4y. Okay, so log tunggal sekarang ada 3 log 4 ni. Jadi bukan log tunggal ni sebab dia ada 3 kan. Lepas tu ada nombor di luar log. Semua ada nombor. 1/2 ada, 2 ada, negatif 3 ada. Jadi kita kena masukkan lah dekat dalam log ni. Dia akan jadi log 4 x kuasa setengah. Ini terpulang cikgu. Saya nak tulis punca kuasa 2 boleh? Boleh. Nak tulis punca kuasa 2 boleh. Nak tulis setengah pun boleh. Punca lah lain sikit. Okay, tambah dengan ni tadi. Tu dia jadi log 4 16. Kenapa 4 16 ni? Sebab 4 kuasa 2. Kenapa kuasa 2 ni? Sebab 2 dekat luar ni kita masuk balik dalam log. Dia letak jadi kuasa bagi nombor 4 yang ini. Okey, jadi dah tahu dah 4 kuasa 2 16, saya terus tulis 16 lah. Okey, tolak log 4y kuasa 3. Macam tu. Okey last sekali jawapan akhir. Okey, bantu. Seorang. Nak jadikan dia log tunggal. Seorang. Seorang. Senang ni. Tinggal nak letak dia dekat darab dengan apa, dengan bahagi je. Yang punca kuasa tu cikgu? Dia ada darab, dia ada punca kuasa tu biar lah. Tak boleh buat apa. Sebab dia algebra. Dia ungkapan algebra. Kalau dia nombor, kita boleh kira. Punca kuasa X darab 16 bahagi Y kuasa 3. Darab 16 bahagi dengan. Okey. Betul. Boleh, betul. Okey, tapi saya galakkan nombor yang ada nilai tu kita letak di depan. Macam ni. Saya galakkan nombor yang ada nilai letak di depan. Awak buat tadi tu betul juga, tak ada masalah. Betul. Siapa yang buat macam ni pun betul. Okey, cuma saya galakkan untuk makluman awak je lah. Mana-mana ni benda yang ada nilai kita letak di hadapan. Biasakanlah. Macam tu. Okay, siap. Itu je. Okay, seterusnya D dah. Sampai last E kan. Okay, E ni cuba buat. Awak adakan buku teks kan? Bagi tahu saya jawapan aja. Cuba buat sendiri. Masuk Okay, E cuba buat. Saya akan semak jawapan awak je lah. 3, 4 tambah 2 log 3N. Log 3M Okay. Ni macam ada tengah-tengah tu ngacau sikit. Dia mungkin ada budak yang mahir, dia dah terus buat, dah boleh terus bagi jawapan ni. Seorang, siapa yang dah dapat jawab soalan E? Senang aja ni. Log 3. Okey, kecang. Log 3. M kuasa 4. M kuasa 4. Darab N kuasa 2. Okey, betul. Bahagi M. Okey, betul. Log N3 betul. darab N2. Okey. Itu paling betul lah. Okey, ni pun betul. Okey, cuma bila awak perhatikan di sini, M kuasa 4 dengan M ni boleh potong. M kuasa 4 dengan M ni boleh potong sebab dia M kan, dia sama. Dia serupa. Dia sebutan ungkapan algebra yang serupa. Sebutan serupa. Jadi dia kena boleh potong lah.
Okey, jadi jawapan akhir kita ialah log 3 M kuasa 3 N kuasa 2. Simbol darab tak tulis pun tak apa sebab kita dah maklum kan kalau nombor tu dia tulis bersebelahan macam ni, kalau algebra tu dia tulis bersebelahan macam ni, maknanya darab. Kalau nak tulis simbol darab pun boleh juga, tak salah. Okey, siap sampai soalan E. Alright, sekarang ni kita tengok ni. Yang ini ada mencabar sikit. Okey ini kita akan applykan sedikit lah macam kita belajar semalam tu yang FACT, fungsi FACT pada kalkulator tu fungsi FACT. Awak belilah kalkulator warna putih tu. Saya harap semua satu kelas dah beli sebab dekat Shopee ni macam tengah murah ni. Okey, tapi jangan yang terlalu murah. Jangan cari yang RM ada budak jumpa saya RM45. Murah cikgu, RM30. Nanti dia sampai bukan yang original tau. Dia macam dia kopi punya Dia bila yang tiruan punya tu bila 2 darab 3 pun dia jawab 49. Tak apa-apa Janganlah beli yang original lah. Dia harga dia sekitar RM70 sampai ada yang paling mahal tu 90 lah saya tengok. Alamak, dia nak apa ni? 90 darjah pula. Sampai RM90. Tapi itulah range harga yang original. Ataupun awak tengok dia tulis authentic ke kan. 100% authentic dekat Shopee tu. Okey. Ada orang kata jangan belilah barang kat Shopee menipu. Kadang-kadang kat kedai tu pun sama juga, nipu juga. Kan? Dia pun jual barang yang tiruan juga. Kita pun lalas pening. Okey, soalan nombor 2 Okey, soalan nombor 2. Log 2P sama dengan log 23. Sekejap. Log 23 sama dengan P. Okey, apa lagi? Log 25 sama dengan Q. Q ni saya suka tambah macam ni bila matematik kan, awak buat huruf Q ni awak tambah yang ada ekor ni. Sebab nanti budak ramai keliru, dia buat macam ni, dia ingat ke 9. 9 So tambah sikit tu. Okey, Q. Sebab dalam Roman tu tulisan dia tambah kat bawah ni. Pernah tengok tak Comic Sun? Comic Sun. Ada perkataan sun ni. Sun ni benda ni lah. Dia tambah benda tu. Okey, so dua je maklumatnya. Log 23 sama dengan P, log 25 sama dengan Q. Okey, ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan P dengan Q. Okey, dia nak dalam sebutan P Q. Dia tak ada log. Log dah tak ada. Tak ada log. Hanya ada P dan Q sahaja. Tak nak ada log. Okey, dan nombor lah. Kalau ada sangat nombor tu, kena ada nombor lah. Log dah tak ada. Alright, so kita tengok soalan yang pertama. A, log 210. Sekejap lagi Okay, A log 210 Dia nak kita ubah log 210 ni menjadi dalam sebutan P dan Q sahaja. Log tak ada. Okey, ni macam semalam lebih kurang. Awak kena olah nombor 10 ni. Kena cari nombor 10 ni supaya dia boleh jadi dalam nombor 2, 3 dan 5. Boleh congak ni. 2, 3 dan 5. Olah menggunakan operasi darab ataupun bahagi. Jadi seorang 10, 2, 3 dan 5. Senang aja ni. Mestilah berapa darab berapa? Nak dapat 10. 2 darab 5. 2 darab 5. Ya, 2 darab 5. Boleh je 10 darab 1 kan? Tapi tak boleh. 10 darab 1, 10 juga. Cuma tak boleh sebab kita mesti gunakan kombinasi nombor 2, 3 atau 5. Jadi kita tengok 2 dengan 5 je lah yang ada. So kita gunakan 2 darab 5 Okey, so lepas tu kita pecahkan lah. Darab kan? Ini log tunggal. Log tunggal operasi darab. Jadi kita nak pecahkan dia jadi log yang banyak. Sebab kita nak gunakan 2 maklumat log ni. So log 2, 2. Maknanya kalau tambah dia jadi apa? Kalau darab dia jadi apa? Tak cakap pula. Tambah kencang. Log 2, 5. Ni tadi log tunggal. Kita pecahkan dia jadi log yang lain lah. Okay. So log 2, 2 ni sama dengan 1. Semua dah maklum. Kalau ni dengan ni sama, dia mesti 1. Tambah dengan log 25. Q. So tu dah ada jawapan awak. 1 tambah Q. P tak ada apa cikgu? Tak semestinya lah. Kadang-kadang ada P, kadang-kadang tak ada P. Tapi mesti dalam sebutan P atau Q. P
P dan atau Q Patutnya dia kena tambah ayat ni. P dan atau ni patutnya P dan stroke atau maknanya dia ada, boleh jadi ada dua-dua P dengan Q, boleh jadi ada huruf P je ataupun ada huruf Q sahaja. Okey, cuba soalan B. Log 2 45 B. Log 2 45. Okey, seorang. 45 ni, gunakan kombinasi nombor 2, 3 dengan 5. Seorang. Awak boleh guna kalkulator kalau nak tu. Kalkulator boleh Kalkulator Log kita boleh tengok. 2, 3 darab Ha. 5 darab 3. 3 darab 5 darab cakap 3. tadi. Betul. 3 darab 5 darab 3 3 kali 5, 15. 15 kali 3, 45. Betul lah. Betul. Okey. So, 3 darab 5 darab 3. So, dapatnya ialah log 2, 3. Pecahkan lah balik Ni log tunggal. Kalau log tunggal awak nampak ada operasi darab, pecahkan dia jadi balik log yang panjang. Log 2, 5 tambah log 2, 3. Dia tak semestinya 3 sini, 5 tengah, 3 kat sini. Awak nak buat 3 darab 3 darab 5 pun boleh. Ataupun 3 kuasa 2 darab 5 pun boleh. Okey, sama aja sama. Okey, ini yang saya terima cadangan daripada kawan awak tadi. Boleh sebab dia betul kan. Baru kita check. Log 2, 3 sama dengan ni. P. Tambah log 25 sama dengan Q. Tambah log 23 ni sama dengan P. Tengok. Dah tak ada dah log dia. Okey. Lepas tu P tambah P. 2P. Jawapannya ialah 2P tambah Q. Okey. Ini dalam sebut ungkapan algebra dalam ungkapan algebra. Okey, C cuba seorang. Last ni. Cuba buat dulu. Ada punca tu, ada set tu. Okey, cuba selesaikan dulu. Dah dapat jawab. Dah dapat. Dah. Salah cikgu. Salah. Kita Tak yang apalah. betul. Salah kita betulkan. Berapa? 5 kali 3 ni kan? Log 2. 1/2 log Ada satu. 3 darab 5. Dia macam ada punca ni. Okey. Sekejap. Log 2 punca dulu. Nak dapatkan 15 ni ialah 3 darab 5 3 darab 5. 3 darab 5 kan? Okey. Okey, betul. Lepas tu? Ni punca ni macam awak dah kena sedia mana punca ni untuk dua-dua ni 3 dan 5 ni. Sekejap. Jadi saya boleh tulis macam ni. Saya boleh tulis macam tu Sebab punca tu untuk dua-dua 3 dan 5 tu. Jadi saya boleh tulis macam tu. Okey, boleh? Lepas tu 1/2 letak ke luar. Betul?
Lepas tu. 1/2 log 2 3 Saya nak tambah 1/2 log 2 5. copy. Mana nak ni? Okey. Dia jadi macam ni. 1/2 log 2 3 tambah log 25 lah. Ni kita pecahkan yang tengah ni je. Tapi 1/2 ni untuk dua-dua ni tau. Jadi 1/2 tu yang saya buat kurungan ni. Saya buat kurungan sebab 1/2 ni untuk 2, 3 dan 5 ni. Okey, jadi kita akan dapat 1/2 log 3 2 tadi 2 3 berapa tadi? Log 2 3 P dengan Q P tambah Q lah. Ni okey lah. Ataupun awak boleh buat juga P tambah Q/2 ni pun boleh. Okey, jadi mana-mana lah jawapan. Oh, maknanya kalau ada macam kunci kuasa jadi pecahan tu biar je cikgu. Tak payah buat apa. Bukan biarlah, kita tukar dia jadi 1/2, kita gunakan juga ni lah ni. 1/2 ni kita letak dia di luar log. Sebab dia sebenarnya ialah kuasa 1/2. Kalau ada punca macam tu. Jadi kita letak di luar. Bukan kita biar je. Kita kena consider juga nombor tu. Kalau kita biar tak ada 1/2 ni ataupun 2 di bawah ni tak ada. Okey. Kalau ada punca kuasa 3 dia jadi 1/3. Semua nombor count dikira. Okey. So itu dah dia. Bila melibatkan ungkapan algebra. Okey. Alright. Sekarang ni kita nak saya nak buat macam ni pula. Membuktikan hubung kait antara A, B, log C yang di sini Okey. So ini pelajar cara nak menukar asas sebenarnya cara nak menukar asas. Awak ada satu log. Macam ni lah log AB. Saya tulis balik lah, saya salin balik. Okey. Dalam soalan awak tu pula menggunakan log C. Dalam soalan awak tu dia gunakan log C. Ni tambah log C kan. Apa benda lah B ke H ke kan. Tiba-tiba ada satu ni soalan ni. Ni dia pakai log A. J. Gini Tadi kita dah belajar. Kalau kita nak gunakan hukum log, kita kena check lah basic ni, base dia ni kan. Semua kena sama. Masalahnya ni dua dah sama. Belakang ni yang tak sama ni A ni. Jadi tak boleh. Ini yang mengacau ni. Macam mana Okey, jadi kita boleh tukar asas dia Kita boleh tukar asas A ni lah. Tak nak asas A cikgu. Saya nak tukar kepada asas C. Okey, boleh. Caranya ialah bahagikan. Okey, asas A tak nak. Ni tak nak. Nak tukar jadi asas C. So, asas C lah. Okey, so tengok nombor di atas apa? B. Huruf di bawah apa? A. Tu dia. Itu caranya Jadi kita nak tukar asas. Log AB ni mudah saja. Kita bahagikan dua-dua log. Dua log bagi, satu di atas, satu di bawah. Dua-dua tu asas C. Kemudian nombor di atas ialah nombor B, nombor di bawah ialah A. So atas B, bawah A lah. Itu saja. Jadi secara automatik dia akan jadi log asas C. Okey, apa-apalah log asas apa-apalah yang awak berkenan. Okey ni. Macam ni. Okey. Cari nilai yang berikut dengan menukarkan asasnya kepada asas 10. Okey, sekarang ni asas 30. Tak nak. Nak jadikan dia asas 10. Boleh? Buat sama dengan asas 10 dua kali, kena bahagilah. Okey. Nombor dekat atas nombor 4, nombor dekat bawah nombor 30. So 4 dekat atas, 30 dekat bawah. Tu. Okey. Tu tekan kalkulator. Dapat 0.408. Soalan ni boleh guna kalkulator lah. Sama juga dengan ni. Asas 2. Tak nak asas 2. Nak pakai asas 10. So asas 10. Okey, boleh bahagikan lah. 2 kali asas 10 tu. 1 di atas, 1 di bawah. Okey, 0.45 di atas, 2 di bawah. So 0.45 di atas, 2 di bawah. Dia jadi macam ni.
Okey. Lepas tu tukar sahaja lognya. Tengah kalkulator saja. Dapatlah negatif 1.52. Okey. Untuk pengetahuan awak, dia tak mengubah nilai ni Kalau awak kira daripada sini guna kalkulator dapat ni juga. Kalau awak gunakan ni, dah tukar asas pun awak akan dapat jawapan yang sama. Dia tak mengubah nilai jawapan akhir tu. Tak percaya tekan lah. Tengok Dia tak mengubah nilai jawapan tu Okey, saya tekan lah daripada sini. Log 2 0.45. Tu sama. Direct sama. Ni bila dah tukar asas 10 pun akan dapat jawapan yang sama. Dia tak mengubah nilai jawapan tu So itulah dia penukaran asas. Bila berguna dia berguna dekat soalan yang macam tadi lah, bila kita nak operasikan dia, kita tengok asas tu tak sama. Okey, satu lagi. Ada satu lagi log E ni. Okey, E ni ialah perpuluhan yang tidak berulang. Ni dikatakan nombor asli. Nombor asli. Nombor asli ialah nombor yang tidak berulang dia takkan berulang. Dekat kalkulator awak ada ni, ln E ni. Dia tak ada nombor yang berulang 2.71822222. Ni tak. Ni nombor berulang. Dia takkan berulang. Dia ada 3. Sekejap, saya tengok, saya tekan jap Kalkulator awak ada ni, ln ni. Sekejap. Ni dia. Ni macam tu dia. Okey. Log ni ialah log lah. Log asas dengan 2.71. So nak tahu berapa nilai ni, kita try dulu log 1. Log 1 pula. Macam mana kita nak cek nilai log tu shift log. Ni. Okey. Ni dia tak berulang. Ni namanya nombor asli lah Dia tak berulang. Dia tak ada nombor yang berturut 2 kali tu. 8 dengan 8 ni maksud berulang tu bukannya macam ni. 8 dengan 8 keluar. Ni 8 2 kali keluar ni bukan. Dia maksudnya dia tak ada 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7. Okey, macam 3 bahagi dengan 9 kan. Ni berulang. Okey, apa lagi? 1 bahagi dengan 6. Ni berulang. Tak ada log ni ialah nombor eksponen yang perpuluhan yang tidak berulang dia panggil macam tu. Okey, nanti awak belajarlah itu log ln. Ada juga lagi. Sama juga dia menggunakan hukum logaritma yang sama. Okey. Ni dah. Ni ada. Okey tukarkan setiap yang berikut kepada logaritma jati. Logaritma jati tadi tu dah log tu So kita tukar dia kepada log E 2 kali. Okey, 254 254. Okey. Okey. Cikgu macam nak tekan nak kira nilai cikgu guna kalkulator. Okey, so awak ambil kalkulator awak. Ni. Log Ni namanya log. So tekan je. ln ni samalah dengan log E. ln ni sama dengan log E. Jadi 254 dengan log 6 bawah ni nombor 6. Salah. 6. Tu dapat 3.090. Macam tu. Okey sama lah tu, awak boleh explore dekat kalkulator, dekat awak punya buku teks ni Okey, kita jawab dulu beberapa soalan. Especially aplikasi dia lah. Okey, kita jawab soalan nombor 4. Tengok nombor 4. Saya tunjukkan satu contoh nombor 4 ni, nanti awak cuba buat latihan Nanti saya bagi latihan ni dalam bentuk PBD dekat dalam awak punya Google Classroom tu Okey, ni. Jika log 2M sama dengan A, log 2N sama dengan B. Okey, tengok. Dia gunakan soalan, dia gunakan asas 2. Alih-alih soalan ni, dia punya maklumat asas 2. Alih-alih soalan asas 4. Macam mana tu?
Dia ada cara senang, tapi saya risau lah nak guna cara senang ni. Sekarang nanti dia tak comply dengan KSSM tau. Sekejap. Log 2M sama dengan A. Log 2N sama dengan B. Okay. So macam tadi lebih kurang, macam soalan yang kita buat tadi, cuma dia gunakan asas lain. A, dia nak dalam berikut dalam sebutan A dan B lah Ada atau lah ni. Okay A dan B. Macam soalan tadi lah, P dengan Q tu. Okay, log 4 M kuasa 2 N kuasa 3 Okay. So sebelum tu, ni log tunggal. Kita jadikan dia log yang banyak tu lah. Log 4 M kuasa 2 tambah log 4 N kuasa 3. Okay. Okay, sekejap. Ke nak senang tukarkan asas dulu. Tukar asas dulu lah senang. Salah. Okay, check dulu ni asas 4. Tukar asas dulu. So kita tukar jadi asas 2. Jadi buat bahagi 2 di atas, 2 di bawah. Okay, atas ni M kuasa 2, N kuasa 3. Bawah ni ialah 4. Tengok ni lah. Ni nombor di atas, ni nombor di bawah. Atas, bawah. Okay, jadi yang atas ni boleh pecahkan. Log 2 M kuasa 2 tambah log 2 N kuasa 3. Bahagi dengan, yang bawah ni log 2, 4. Okay, so kuasa 2 bawa ke depan. Kuasa 3 bawa ke depan. Dia akan jadi 2 log 2M tambah 3 log 2N bahagi dengan, ni awak dah boleh kira lah ni sebenarnya. Log 2, 4 ni, 2 kuasa berapa sama dengan 4? 2 kuasa 2. Tu dah tahulah sama dengan 2. Kan kita dah boleh gunakan dah tengok. Log 2M tadi sama dengan apa sih? A log 2M sama dengan A, log 2N sama dengan B. Jadi jawapannya ialah 2A tambah 3B per 2. So itu jawapan akhir kita. Okay, boleh. Ni saya tunjukkan satu je lah. Alright pelajar. Okay, so kita dah jam pun dah menunjukkan pukul 11.30. Jadi tutorial awak kan, awak cuba buat soalan latih diri part 1, 2 ni lah. Ada 1, 2, 3, 4. Part ni A kita dah buat, awak sambung B dengan C. Lepas ni tutorial tu. Okay. Itu saja. So kita berhenti sampai sini je lah. And then minggu depan baru kita masuk. Minggu depan saya buat sekali je Google Meet. Satu lagi kita buat offline. Dua hari kan. Kita belajar seminggu kan. Sehari online, sehari lagi offline. Okay. So ini kita buat minggu depan. Menyelesaikan masalah menimbulkan hukum logaritma. Yang ni lah 4.4 ni. Part 35 ni. Kemudian part 1 dia combine. Indeks, set dan logaritma. Okey. Itu saja. Jadi kita tamatkan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.